Terdapat beberapa sebab lah terjadinya perang Uhud ni. Okey, yang pertama sekali adalah musuh-musuh Islam ni tak suka kepada ajaran Islam, sebab mereka dah terlampau biasakan diri dengan cara jahiliah mereka. Okey, yang kedua adalah satu serbuan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Waktu tu orang Quraisy Mekah tengah nak pergi berdagang. Okey, dalam perjalanan mereka nak berdagang tu, mereka diserbu oleh Zaid bin Harithah dan kumpulan yang dipimpinnya dalam lebih kurang 100 orang berkuda. Sewaktu tu kafilah dagang kaum Quraisy dipimpin oleh Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah lari, habis semua benda ditinggalkan. Jadi hasil serbuan itu, umat Islam berjaya merampas lebih kurang barang dagangan yang bernilai 100,000 dirham. Jadi faktor kedua yang menyumbang kepada perang Uhud adalah ekonomi. Ekonomi orang Quraisy terjejas. Mereka nak berdagang pun takut, sebab takut kena serbu dengan orang Islam. Okey, yang ketiga, yang paling utama adalah kerana kekalahan orang Quraisy Mekah pada perang Badar. Mereka kalah dengan teruk. Kebanyakan pembesar-pembesar Mekah mati pada perang Badar, termasuklah Abu Jahal. Kekalahan perang Badar ni amat memalukan bagi kaum Quraisy Mekah. Lepas je kalah perang Badar, pembesar-pembesar Quraisy Mekah dia bagi arahan pada orang Quraisy supaya jangan bersedih terhadap kekalahan perang Badar dan jangan bayar apa-apa wang tebusan untuk mereka yang telah ditangkap oleh umat Islam sewaktu perang Badar. Nampak tak mereka punya semangat nak balas dendam tu? Mereka memang orang cakap hati busuk nak hilangkan terus Islam dari muka bumi ni. Antara yang betul-betul bersemangat nak mulakan perang adalah Safwan bin Umayyah dan Abu Sufyan. Kalau ikut logik akal, dua-dua ni memang alami kerugian yang teruk, sebab Abu Sufyan hilang bekalan sawiq sewaktu kejadian As-Sawiq, dan Sufyan bin Umayyah kehilangan barang dagangan yang diserbu oleh Zaid bin Harithah. Mereka ni, pembesar-pembesar Mekah ni memang bercadang nak hapuskan Islam teruslah. Tapi mereka sedar mereka tak boleh buat ni secara sendiri. Jadi mereka hantar utusan kepada suku-suku Arab untuk pengaruhi mereka, untuk mendapatkan sokongan mereka untuk berperang dengan umat Islam di kota Madinah. Hasil daripada utusan tu, orang Quraisy Mekah berjaya dapat sokongan daripada suku Kinana dan Tihamah. Okay, ni suku yang orang cakap terkenal lah waktu tu. Dan ada juga orang-orang Arab Badui. Dan mereka juga, orang Quraisy Mekah ni bercadang untuk ambil keuntungan yang dapat daripada kafilah dagang Abu Sufyan yang terlepas waktu perang Badar tu, yang berjumlah lebih kurang 1,000 ekor unta dan 50,000 dinar. Keuntungan tu semua patut dikumpulkan untuk membuat persiapan perang. Kira banyak betul duit, banyak betul harta yang dikorbankan untuk perang Uhud ni oleh orang Quraisy Mekah. Tak cukup dengan cara menghantar utusan untuk mempengaruhi suku-suku Arab, Safwan bin Umayyah juga pujuk Abu Azza. Abu Azza ni adalah penyair. Abu Azza ni dah pernah kena tangkap waktu perang Badar oleh umat Islam. Tapi disebabkan dia miskin dan tak mampu bayar tebusan, Nabi Muhammad SAW lepaskan Abu Azza ni begitu saja. Tapi dia kena janji dia takkan lawan balik dah orang Islam. Tapi itulah, Abu Azza mungkir janji. Dan untuk persiapan peperangan ni juga, orang Quraisy Mekah bawa wanita-wanita mereka sekali ikut, dengan harapan dapat beri semangat kepada orang-orang lelaki. Jadi hasil dah kumpul apa semua, lebih kurang dapat 3,000 orang pahlawan, 700 lengkap dengan baju besi, ada 3,000 ekor unta dan 15 orang wanita. Ketua untuk perang Uhud ni adalah Abu Sufyan. Lepas tu tentera berkuda dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Pada masa yang sama, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia nampak orang Quraisy dah buat persiapan apa ni semua. Jadi dia hantar pesanan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kabaran ni waktu tu baginda berada di Masjid Quba. Waktu tu ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni baca surat yang Al-Abbas bin Abdul Muttalib bagi. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dapat tahu akan isi surat tu, baginda sallallahu alaihi wasallam meminta Ubay bin Ka'ab supaya diamkan diri dulu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam terus bergegas balik ke Madinah dan kumpulkan Muhajirin dan Ansar. Bila dah kumpulkan, dah sampaikan berita ni semua, satu Madinah dalam keadaan berjaga-jaga. Orang-orang Ansar dengan sukarelanya menawarkan diri untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang malam. Antara yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sa'ad bin Mu'adh, Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Ubadah. Jadi pada 6 Syawal tahun ketiga Hijrah, hari Jumaat, tentera Mekah telah sampai ke satu kawasan bernama Al-Abwa'. Di situ, isteri kepada Abu Sufyan cadangkan supaya gali semula kubur ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pembesar-pembesar lain tak setuju sebab takut akan akibat daripada perbuatan mereka tu. Kemudian tentera Mekah terus berarak dan sampai ke satu tempat yang bernama Ainain, berdekatan dengan Gunung Uhud. Itu pada 6 Syawal 3 Hijrah, hari Jumaat. Dalam pada masa yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpulkan ketua-ketua sahabat-sahabat di kota Madinah dan meminta mereka untuk memberi cadangan tentang apa yang perlu dilakukan. Cadangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mereka bertahan di dalam kota Madinah, di mana mereka membiarkan pihak musuh berpenat di luar kawasan kota Madinah dan orang-orang Madinah boleh bertahan dengan selamat di dalam kota Madinah. Cadangan ni disokong oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Dari situ kita tahulah dia sebenarnya bukan nak lawan, sebab Abdullah bin Ubay bin Salul tak minat nak pegang-pegang ni semua. Sebab tu dia sokong cadangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat ikut pada perang Badar. Mereka meminta izin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dapat berperang berlawan dengan Quraisy Mekah, bukan bertahan di dalam kota Madinah. Lepas dah bincang-bincang, keputusan dibuat supaya mereka bertahan di Gunung Uhud. Sewaktu khutbah Jumaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umat Islam supaya lawan dengan berani, jangan takut, sentiasa tabah. Jika tabah, Allah akan tolong. Lepas dah siap, baginda sallallahu alaihi wasallam meminta orang-orang Islam bersedia untuk berperang. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dan bersiap sedia memakai baju perang yang dibantu oleh Abu Bakar dan Umar. Dekat luar rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, orang ramai semua dah tak sabar. Tapi waktu tu ada sahabat Nabi, Sa'ad bin Mu'adh dan Usaid bin Hudair. Mereka kata, kamu telah memaksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlawan di luar kota Madinah. Jadi yang orang Islam yang lain ni, yang berkumpul tadi rasa bersalah sebab mereka memang rasa mereka memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak bersetuju dengan kamu. Kamu bebas untuk melakukan apa yang kamu mahu. Kalau kamu mahu tinggal di kota Madinah, kami akan turut tinggal di kota Madinah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seorang Nabi tidak akan membuka baju besinya setelah dipakainya, sehingga Allah yang putuskan. Kemudian Nabi Muhammad SAW membahagikan tenteranya kepada 3 kumpulan. Kumpulan Muhajirin dipimpin oleh Mus'ab bin Umair al-Abdari. Kumpulan suku Aus dipimpin oleh Usaid bin Hudair. Kumpulan ketiga, golongan Ansar juga, suku Khazraj dipimpin oleh Al-Hubab bin Al-Munzir. Keseluruhan tentera Islam waktu itu adalah lebih kurang dalam 1000 orang. 100 orang mempunyai baju besi, lagi 50 tentera berkuda. Jadi
tentera Islam pun berarak keluar nak pergi ke Gunung Uhud. Sewaktu sampai di kawasan pegunungan Al-Wada', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternampak ada tentera berkelengkapan penuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tanya kepada mereka, dan mereka cakap mereka adalah Yahudi yang pernah bersahabat dengan suku Khazraj. Golongan Yahudi ni kata mereka hendak tolong berlawan dalam perang itu. Jadi Nabi Muhammad SAW bertanya kepada wakil mereka, adakah mereka telah menerima Islam, memeluk Islam? Wakil mereka cakap tidak. Oleh itu Nabi Muhammad SAW menolak pertolongan golongan Yahudi itu, tidak ingin meminta bantuan orang kafir untuk menentang orang Quraisy Makkah. Kemudian tentera Islam bermalam di satu kawasan bernama Ash-Shaykhan. Jadi sebelum subuh, kira dah penghujung malam, Nabi Muhammad SAW bersama tenteranya berarak kembali ke Gunung Uhud. Dan setibanya di satu kawasan bernama Ash-Shaut, baginda SAW solat subuh. Dekat Ash-Shaut ni memang dah nampak dekat dah boleh nampak dah musuh. Dan waktu itulah ketua kepada segala munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, tarik diri. Dia cakap, kami tidak tahu kenapa kami perlu korbankan diri kami. Dia juga cakap dia tarik diri ni sebab protes terhadap keputusan Rasulullah SAW yang tidak berpihak kepada dirinya, iaitu bertahan di kota Madinah. Tapi semua orang tahu waktu tu itu bukan alasan sebenarnya. Abdullah bin Ubay ni memang dari awal tak nak berlawan. Suatu pemergian Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia membawa bersama 300 orang pengikut-pengikutnya. Kejadian ini membuatkan sesetengah tentera Islam keliru. Tak tahu apa jadi. Sebab dah dekat nak berlawan dengan musuh ni, tiba-tiba jadi macam ni. Mereka keliru. Mereka tak tahu nak buat apa. Mereka ragu-ragu. Kemudian Abdullah bin Ubay pun berpisah daripada tentera Islam. Lebih kurang 700 tentera Islam lagi teruskan perjalanan ke Gunung Uhud. Bila dah sampai dekat kaki Gunung Uhud, baginda SAW pun mulakan mengatur strategi. Dari segi jumlah tentera, memang Quraisy Mekah lagi banyak. Quraisy Mekah ada 3,000, tentera Islam ada 700. Mula-mula 1,000, tapi dah Abdullah bin Ubay pergi, tinggal 700. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta kumpulan pemanah untuk berada di bukit yang tinggi sikit untuk beri pelindungan kepada tentera-tentera lain, supaya tentera Islam tidak dikepung oleh tentera Quraisy Mekah. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada semua pemanah, apa-apa pun jadi, jangan bergerak, jangan tinggalkan bukit tu. Walaupun dah nampak tentera Islam sudah hampir mengecapi kemenangan, jangan tinggalkan bukit itu. Walaupun tentera Islam dah mula mengambil harta rampasan perang, jangan tinggalkan bukit itu. Sebab kalau ditinggalkan bukit itu, tentera Quraisy Mekah akan ada peluang untuk mengepung tentera Islam.